What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan kalian semua review chapter yang ke-1074. Setelah seminggu manga One Piece bercuti, pastinya kalian semua ternanti-nanti apakah sambungan bagi chapter yang akan datang ini, bukan? Adakah kita akan melihat sambungan kisah bagi Saint Jagarcia Satan yang telah diperkenalkan kepada kita pada penghujung chapter 1073 yang lepas? Adakah Kizaru dan Satan kini tiba di Egghead Island dalam chapter pada kali ini? Ataupun mungkinkah kita akan melihat kisah yang lainnya pula dalam chapter yang ke-1074? Mesti korang dah tak sabar nak tahu kan? Tapi sebelum tu, macam biasalah, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter yang lepas yang bertajuk Miss Buckingham Stussy, kita telah tunjukkan dengan Stussy yang telah pun menidurkan Lucci, dan bahkan kita juga telah didedahkan bahawa Stussy sebenarnya merupakan seorang aliansi bagi Dr. Vegapunk. Zoro pula telah membantu untuk menghentikan S-Hawk, menyebabkan Edison dan Lilis mampu untuk mengawal semula Seraphim. Sementara itu pula di Pulau Sphinx, Marco telah pun mendengar cerita tentang Marines yang mencerobohi pulau tersebut semasa Marco berada di Wano, dan Weevil lah yang telah berhadapan dengan Marines tersebut. Miss Bucking kemudiannya mendedahkan kepada Marco bahawa Ryokugyu telah pun menangkap Weevil, dan Miss Bucking meminta agar Marco menyelamatkan Weevil. Kemudian kita telah didedahkan bahawa Saint Jagarcia Satan yang merupakan seorang Gorosei kini sedang berbincang dengan Kizaru yang sedang menuju ke Egghead Island. So nak tahu apa yang berlaku dalam chapter pada kali ini? So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kimis Koverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nustapa karena ibunya patuh. Tajuk bagi chapter yang ke-1074 pada kali ini diberi judul sebagai Mark III. Dalam cover page chapter pada kali ini pula, kita ditunjukkan dengan sambungan bagi kisah Germa 66 Cold-Blooded Voyage volume yang ke-30 yang bertajuk Three War Ton Man, yang mana kita dapat melihat Caesar, Queen dan Josh yang sedang berlawan antara satu sama lain. Membuka tirai chapter pada kali ini, kita ditunjukkan dengan zoom out panel bagi Egghead Fabrio Pace yang mengalami beberapa letupan, sambil ejen CP0 yang berada di sana bertanya, bukankah korang semua berpihak kepada Marine? Manakala ejen yang lain pula mengatakan agar mereka tidak membiarkan senjata World Government menghalang misi mereka ini. Panel kemudiannya menunjukkan seorang ejen CP0 yang sedang memegang bazooka mengatakan bahawa berani betul kau nak menyakitkan aku punya. Kemudian ejen tersebut telah pun menghalang bazooka tersebut untuk melepaskan tembakan ke arah seseorang. Ternyata pada panel yang seterusnya, tahulah kita bahawa bazooka tersebut telah pun dihalakan ke arah sebuah pasifista yang sedang mengeluarkan buih daripada tangannya. Pada panel yang seterusnya pula, pasifista tersebut telah pun menggunakan buih itu untuk melindungi dirinya daripada serangan bazooka ejen CP0 tadinya. Letupan daripada serangan tersebut telah pun menyebabkan ejen-ejen CP0 yang berada di sana terpelanting ke belakang sambil bertanyakan apakah kemampuan pasifista ini sebenarnya. Kemudian pada panel yang seterusnya, ejen CP0 yang lain pula menerangkan bahawa apa yang telah digunakan oleh pasifista tersebut adalah sebuah bubble shield. Vegapunk telah pun menghasilkan ciptaan tersebut dan ianya merupakan sebuah perisai yang sangatlah kuat. Pasifista ini merupakan satu pasifista yang mempunyai level yang jauh lebih hebat daripada prototipe pasifista yang digunakan dalam Marineford War dahulunya. Ini adalah pasifista Mark III, kata ejen CP0 tersebut. Kemudian pada panel yang seterusnya, kita telah pun ditunjukkan dengan pasifista Mark III yang mengatakan kepada ejen-ejen tersebut agar tidak melawan dan terus bergerak ke makmal B. Kita juga diperkenalkan bahawa cyborg yang kelihatan seperti Kuma dengan tulisan PX3041 pada bahagian kiri dada suitnya itu sebenarnya merupakan Marine Scientific Group Combat Weapon Pasifista. Salah seorang daripada ejen CP0 yang berada di sana mengarahkan kumpulannya itu untuk menyerahkan diri sahaja kerana menurutnya berlawan dengan pasifista Mark III itu hanyalah seperti menempah maut sahaja. Pada panel yang seterusnya pula, sambil menunjukkan seorang ejen CP0 yang telah pun cedera parah, dua orang lagi ejen yang berada berhampiran dengannya telah pun bertanya siapakah yang telah memberikan arahan kepada Mark III ini, kerana menurut mereka pasifista ini tidak akan mampu untuk bertindak tanpa diberikan sebarang arahan. Panel kemudian menunjukkan wajah Mark III yang mengatakan bahawa menangkap sekarang. Panel kemudiannya beralih ke arah suatu tempat yang lain di Fabrio Face sambil ada seseorang yang mengarahkan kepada suatu watak agar tidak bergerak kerana ianya akan mencederakan watak tersebut.
tersebut. Ternyata pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan watak Sentomaru yang sedang duduk bersandar sambil dikelilingi oleh researcher yang berada di Egghead Island. Sentomaru berkata bahawa hari ini merupakan hari yang teruk dan dia juga bertanya apakah yang telah berlaku di atas sana. Researchers kemudiannya menjawab soalan tersebut dengan mengatakan bahawa nampak gayanya sesuatu telah pun berlaku di atas sana. Panel kemudiannya menunjukkan Sentomaru yang berada dalam keadaan yang cedera parah telah pun memegang Denden Mushi sambil mengatakan dia tidak dapat untuk menghubungi Dr. Vegapunk dan mereka telah pun memadamkan sistem Frontier Dome. Sentomaru kemudian telah teringat kembali kata-kata Luffy kepadanya yang mengatakan bahawa Luffy akan menguruskan segala-galanya dan membawa Dr. Vegapunk keluar dari Egghead Island dengan apa cara sekalipun. Kemudian panel menunjukkan wajah Sentomaru yang tercungap-cungap sambil Denden Mushi yang sedang dipegang olehnya itu berdering. Sentomaru kemudiannya mengatakan bahawa apa yang sedang dia risaukan sekarang ini adalah hakikat yang Marine sedang menghubungi mereka tanpa menyedari yang kini Sentomaru juga merupakan seorang pemberontak. Kemudian sambil panel menunjukkan wajah bagi Pacifista Mark III, Sentomaru mengatakan bahawa dia tetap akan bertindak mengikut kehendaknya sahaja. Dan sambil menunjukkan sebaris Mark III Pacifista yang sedang diaktifkan, Sentomaru telah memberikan arahan agar kesemua 50 unit Pacifista Mark III itu bertindak sekarang. Sentomaru juga memberitahu kepada Pacifista tersebut bahawa Mugiwara no Luffy akan membawa Dr. Vegapunk berlayar di atas kapal mereka. Memastikan Vegapunk untuk berlayar dengan selamat adalah tugas kalian semua, Mark III. Marines kini sedang bertindak dengan agak pelik. Bertindak segera dan perhatikan segala-galanya, kata Sentomaru kepada Pacifista tersebut. Panel kemudiannya menunjukkan ejen-ejen CP0 yang sedang berlari sambil berkata, "Hei, nanti dulu, bagilah kami semua keluar dulu." Panel kemudiannya menunjukkan ke semua Pacifista Mark III yang sedang berkawat dalam satu baris sambil Sentomaru mengatakan bahawa sesuatu pasti akan berlaku terhadap pulau ini. Kemudian sambil menunjukkan wajah Mark III itu, Sentomaru berkata tak kira dengan apa cara sekalipun. Kemudian dengan panel yang menunjukkan wajah Sentomaru, dia berkata pastikan korang berjaya untuk membiarkan pencipta korang semua keluar daripada pulau ini. Panel kemudiannya telah pun menunjukkan zoom out Egghead Labo Face sambil ada seseorang yang bertanyakan apakah yang telah berlaku. Mereka sepatutnya berada di dalam makmal ini, bukan? Panel kemudian menunjukkan Luffy yang terus cungap-cungap dan terjelir lidahnya, mengatakan bahawa dia sudah penat berlari ke hulu dan ke hilir. Chopper kemudiannya memberitahu kepada Luffy bahawa Luffy telah pun merosakkan hover boots yang dipakainya semasa berlari untuk mencari Vegapunk dan Bonnie. Luffy kemudian memberitahu kepada Chopper agar tidak memberitahu kepada orang lain tentang kerosakan tersebut kerana Luffy tidak ada duit untuk membayar ganti rugi. Panel yang seterusnya pula menunjukkan Luffy yang bertanya ke manakah orang tua Apple itu dan juga Bonnie pergi. Shaka yang sedang melihat ke arah monitor di dalam control room tersebut mengatakan bahawa Bonnie masih lagi berada di sini. Luffy yang mendengarkan jawapan tersebut menjadi terkejut. Shaka kemudiannya menjelaskan bahawa semua yang berada dalam makmal ini dapat dilihat di dalam monitor ini dan seperti yang kalian dapat lihat, Bonnie sedang berada di sana. Luffy dengan mata yang terbeliak dan lidah yang terjelir telah pun bertanyakan kepada Shaka, kenapa kau tak beritahu kita orang? Cakaplah awal-awal. Panel kemudiannya menunjukkan Zoro, Brook dan Stussy yang telah pun memakai suit Dr. Vegapunk berjalan memasuki control room tersebut. Brook mengatakan bahawa tempat ini sangatlah hebat. Adakah ini masa hadapan? Zoro pula bertanya bukankah mereka semua akan berlayar? Mereka Stussy pula mengatakan bahawa dia ingin berjumpa dengan Dr. Vegapunk dan Stussy juga bertanyakan apa yang telah berlaku. Kemudian pada panel yang seterusnya kita telah pun ditunjukkan dengan kesemua Straw Hats Pirate yang berada dalam control room tersebut bersama dengan kesemua satelit Vegapunk. Kita juga dapat tengok yang York telah pun bangun daripada tidurnya dan Atlas juga dilihat telah pun kembali pulih dan melambaikan tangannya kepada mereka semua. Nami pula dengan penuh tidak respeknya telah pun mengais Lucci dan Kaku yang telah pun tertidur dengan menggunakan kaki Nami. Luffy mengatakan kepada Atlas bahawa wajah Atlas telah pun menjadi lebih cantik dan Edison menerangkan bahawa mereka semua sememangnya mempunyai spare parts. Pada masa yang sama juga, Shaka sedang menerangkan kepada mereka semua bahawa kini ada dua perkara yang sedang menimpa mereka semua. Sila bertenang dan dengar penjelasan aku ini, kata Shaka. Perkara yang pertama adalah Vegapunk yang sebenar telah pun hilang. Perkara yang kedua adalah Frontier Dome kini tidak dapat berfungsi dengan betul. Kemudian mereka bertanya kepada Shaka, apakah maksud kata-kata Shaka itu? Shaka kemudian menjelaskan bahawa ini bermaksud yang mereka tidak boleh untuk keluar daripada level face. Usopp kemudian bertanya, apa? Sambil menunjukkan gambar Labo Face di belakang Shaka, Shaka mengatakan bahawa sekiranya mereka keluar sekarang, maka mereka semua akan mati dibakar oleh laser yang terdapat di sekitar Frontier Dome itu. Pada pilihan seterusnya, kita dapat melihat Usopp dan Chopper yang ternganga dan terbeliak biji mata mereka sambil bertanya, bukankah mereka sepatutnya membawa Vegapunk keluar ke lautan? Shaka mengatakan bahawa kata-kata Usopp dan Chopper itu adalah benar dan tepat. Namun kini, Dr. Vegapunk telah pun hilang. Mereka perlu untuk mencari Dr. Vegapunk dahulu, kemudian baru mereka akan mampu untuk membaiki dome tersebut. Frankie kemudiannya bertanya
bertanyakan kepada Shaka macam mana mereka nak cari Vegapunk kalau Vegapunk tidak kelihatan di dalam monitor tersebut. Kemudian pada panel yang seterusnya pula, sambil menunjukkan Shaka yang sedang memeriksa monitor tersebut, Shaka telah pun menjelaskan kepada Frankie bahawa kebiasaannya kamu akan mampu untuk memerhatikan seluruh sudut makmal ini dalam monitor. Akan tetapi disebabkan oleh gegaran daripada serangan Seraphim tadi, kamera Snails telah pun bergerak daripada tempat asal mereka. Bahkan sebahagian daripada kamera Snails tersebut telah pun pengsan. Kemudian sambil panel menunjukkan wajah Robin dan Nami sambil Sanji melihat ke arah Stussy dengan love yang terkeluar dari matanya itu. Shaka telah pun menjelaskan bahawa kini Satellite sedang cuba untuk memeriksa keadaan Snails kamera tersebut kerana mungkin ada sesuatu yang telah berlaku kepada siput-siput tersebut. Kemudian panel menunjukkan Shaka yang dihubungi oleh Pythagoras dan memberitahu bahawa tiada sesiapa yang berada di bahagian Tower C itu. Shaka kemudian mengarahkan Pythagoras untuk melihat ke kawasan yang seterusnya. Panel kemudiannya menunjukkan Nami yang mengajak mereka semua untuk mencari Dr. Vegapunk, memandangkan mereka semua perlu mencari Dr. Vegapunk dengan segera supaya mereka dapat berlayar dengan cepat dan mencari harta karun tersebut, kata Nami. Brook yang mendengarkan kata-kata Nami itu telah menawarkan dirinya untuk menemani Nami, manakala Jinbei hanya memerhatikan mereka sahaja. Panel yang seterusnya pula menunjukkan Stussy yang mengatakan bahawa dia juga risau dengan keadaan Dr. Vegapunk dan ingin mencari Dr. Vegapunk. Sanji pula dengan mata yang berbentuk love telah pun meminta agar Stussy membawa Sanji bersamanya. Pada panel yang seterusnya pula kita ditunjukkan dengan Zoro yang mengatakan bahawa dia juga sepatutnya pergi mencari Dr. Vegapunk. Lelaki yang kepala bahagian atas dia dah dipotong itu kan? Tanya Zoro. Namun demikian, Sanji dengan pantasnya telah pun menghentikan Zoro dan berkata bahawa Zoro tidak sepatutnya pergi untuk mencari sesiapa. Nanti kang tak pasal-pasal pula, kami semua yang nak kena cari kau pula nanti kang, kata Sanji. Chopper juga bahkan bersetuju dengan kata-kata Sanji itu, manakala Robin pula sambil tersenyum mengarahkan Zoro untuk duduk diam-diam sahaja, menyebabkan Zoro menjadi bengang dengan tindakan mereka semua itu. Kemudian pada panel seterusnya kita telah ditunjukkan dengan Zoro dan Luffy yang sedang bersandar di atas sofa sambil Lucci dan Kaku tertidur di hadapan mereka. Zoro yang melihatkan Luffy yang termengah-mengah itu bertanya kepada Luffy, "Teruk sangat ke kau lari, Luffy?" Luffy sambil termengah-mengah mengatakan kepada Zoro bahawa dia sentiasa bersedia untuk mencari Dr. Vegapunk. Zoro kemudiannya memberitahu kepada Luffy bahawa semua orang yang dah pergi tadi itu dah cukup untuk mencari Dr. Vegapunk. Luffy kemudiannya mengatakan bahawa dia tidak sangka yang mereka akan bertemu dengan Lucci dan Kaku lagi. Ianya mengingatkan Luffy tentang Water 7. Luffy juga bertanya-tanya di bagaimanakah kabar si orang tua iceberg itu. Panel kemudiannya telah pun beralih ke arah Nikyu Room yang berada di dalam makmal tersebut. Kita telah pun ditunjukkan dengan flashback yang menunjukkan baby Vegapunk yang telah ditolak oleh Bonnie apabila dia cuba untuk mengarahkan Bonnie keluar daripada bilik tersebut. Kemudian panel telah pun beralih ke arah current storyline yang menunjukkan Bonnie yang sedang terkejut. Ternyata Bonnie kini berada di suatu padang yang dipenuhi dengan rumput yang menghijau dan dia melihat seorang budak lelaki sedang menangis di tengah-tengah padang tersebut. Bonnie kemudiannya telah cuba untuk menghampiri budak lelaki tersebut dan bertanyakan apakah yang telah berlaku. Kemudian apabila dia dapat melihat budak tersebut dengan jelas, barulah disedar yang budak lelaki tersebut merupakan ayahnya, yakni Bartholomew Kuma yang masih lagi seorang kanak-kanak. Budak lelaki tersebut telah pun menangis dan meminta seseorang menyelamatkan dirinya kerana dia tidak mahu untuk pergi dari sana. Pada panel yang seterusnya pula tiba-tiba Bonnie melihat sekumpulan lelaki telah pun pergi ke arah ayahnya yang masih lagi budak-budak itu dan mengarahkan agar Kuma mengikut mereka semua sekarang juga. Kerana sekiranya Kuma enggan untuk mengikuti mereka, maka mereka semua akan dibunuh. Panel kemudian menunjukkan Kuma kanak-kanak itu telah pun menangis sambil mengatakan bahawa dia tidak mahu pergi. Kemudian pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan Bonnie yang sedang berlari menuju ke arah ayahnya yang sedang meraung mengatakan bahawa dia tidak ingin pergi ke sana semula. Namun demikian, tidak kiralah selaju mana pun Bonnie berlari, dia tetap tidak mampu untuk menghampiri ayahnya yang sedang dikerumuni oleh orang ramai itu. Mereka semua memaksa Kuma untuk mengikut mereka sehingga Kuma akhirnya meraung mengatakan kepada mereka agar membunuh sahaja dirinya itu kerana dia tetap akan mati juga kalau dia pergi ke sana. Panel kemudian menunjukkan wajah Bonnie yang mula menangis menyaksikan perkara tersebut. Kita kemudian ditunjukkan dengan panel orang ramai yang mula memukul Kuma. Bonnie yang menyaksikan perkara tersebut telah pun menjerit mengarahkan mereka semua untuk berhenti. Namun jeritan Bonnie itu langsung tidak dihiraukan oleh mereka semua seolah-olah Bonnie tidak wujud di situ. Panel kemudiannya menunjukkan Kuma yang telah pun cedera parah. Kuma kemudiannya mengatakan bahawa dia sakit dan meminta maaf kepada semua orang. Bonnie yang menyaksikan perkara tersebut hanya mampu untuk menangis sambil menutupkan mulutnya itu dan meminta agar mereka berhenti memukul ayahnya yang masih lagi seorang kanak-kanak itu. Pada pilihan seterusnya pula, tangan Bonnie yang sedang menyentuh bola tenaga tapak tangan memori Kuma itu telah pun tertolak dengan sendirinya menyebabkan Bonnie terjatuh ke belakang. Pada pilihan seterusnya, Bonnie yang sedang berada di atas lantai itu kelihatan menggigil dan trauma selepas melihat memori milik ayahnya itu. Panel kemudiannya beralih ke arah Kuma yang masih lagi cuba untuk memanjat red line. Merin-merin yang berada di sana telah pun diarahkan untuk menembak Kuma sehingga Kuma jatuh ke bawah. Panel kemudiannya menunjukkan wajah Bonnie yang sedang menangis. Kemudian sambil mengesat air di pipinya itu, Bonnie kini sedar yang dia masih belum bersedia untuk menerima semua ini. Dia masih lagi belum mampu untuk menerima kenyataan tentang masa silam ayahnya. Pada panel yang seterusnya pula, sambil menunjukkan wajah Kuma yang sedang tersenyum, Bonnie berkata, tetapi kemudian
Bonnie menghulurkan tangannya yang masih terketar-ketar itu ke arah bola tenaga tersebut buat kali keduanya sambil Bonnie berkata, sekiranya aku tidak mengetahui apa yang telah terjadi, aku tidak akan mampu untuk memahami apa-apa. Betul kan ayah? Bisik Bonnie kepada dirinya sendiri. Panel kemudian beralih ke arah makmal yang terdapat di level face. Ternyata pada panel seterusnya kita ditunjukkan dengan Pythagoras yang berada di bahagian kanan bangunan tersebut sedang berjalan untuk mencari Dr. Vegapunk yang sebenar. Pythagoras mengatakan bahawa walaupun ini merupakan tempat di mana Seraphim pertama kali dilahirkan, namun Seraphim sendirilah yang telah menghancurkan tempat ini. Tapi sekurang-kurangnya mereka menghancurkan bangunan ini dengan sangat bergaya, bukan? Kemudian pada panel yang seterusnya pula, sambil bertanyakan di manakah keberadaan Vegapunk yang asli, Pythagoras telah pun mendengar bunyi sesuatu daripada arah belakangnya. Maka dalam keadaan yang tertanya-tanya, dia telah pun berpaling untuk melihat ke belakang. Namun tiba-tiba di tempat di mana Pythagoras berada itu telah pun mengalami satu letupan yang sangat besar. Panel kemudian telah pun beralih ke arah kapal WE News yang sedang berterbangan di udara sambil ada seseorang yang mengatakan bahawa, wah, tengok ni, ada maklumat menarik yang kita baru dapat. Panel kemudian menunjukkan sayap burung yang meletakkan gagang Den Mushi ke tempat asalnya, dan ternyata pada panel yang seterusnya kita dapat melihat wajah Morgans yang mengatakan bahawa sekarang world government sedang mencuba untuk membunuh orang paling jenius dalam dunia ini. Nampak gayanya insiden O'Hara akan berulang kembali. Walau bagaimanapun, ianya merupakan satu kesilapan besar bagi world government. Vegapunk merupakan seorang yang terkenal di seluruh dunia. Banyak bandar-bandar di dunia ini yang telah mendapat sinar cahaya dengan usaha Dr. Vegapunk dalam membangunkan kajian penggunaan tenaga. Kemudian sambil panel menunjukkan poster bouncer terbaru milik Luffy, Morgans berkata, namun demikian mujurlah seseorang yang kebetulan berada di pulau tersebut adalah lelaki ini. Panel kemudian menunjukkan Morgans yang mengatakan kepada pekerjanya bahawa, baiklah, kita akan menggunakan tajuk ini sebagai tajuk utama kita nanti. Salah seorang daripada 4 Yonko, Luffy si topi jerami, telah menjadikan Vegapunk sebagai tebusan, dan Luffy telah memulakan perang terhadap Marines. Pasti world government akan sukakan aku. Aku nak akan ganjaran untuk ini, kata Morgans. Baiklah, kami faham, kata pekerja di sana. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan bahawa berita tersebut sangatlah memalukan. Ternyata pada panel yang seterusnya, tahulah kita bahawa watak yang mengatakan perkara tersebut adalah puteri bagi kerajaan Alabasta, Nefertari Vivi. Vivi yang sedang duduk di atas sebuah sofa dengan marahnya mengatakan bahawa Luffy tidak akan melakukan perkara seperti itu. Sebab inilah kenapa aku benci dengan World Economic Newspaper, kata Vivi. Kita juga bahkan tunjukkan dengan raja bagi Evil Black Drum Kingdom, Wapol, yang ada bersama dengan Vivi di atas kapal tersebut. Wapol yang berada dalam keadaan yang kerisauan sambil melihat ke arah kiri dan kanan mengatakan kepada Vivi untuk memperlahankan suara Vivi itu. Dekat atas kapal ini ada Den Mushi spy world government. Kalau lokasi kita terdedah, world government pasti akan menghapuskan kita berdua, kata Wapol. Wapol juga mengatakan kepada Morgans agar tidak menjawab mana-mana panggilan daripada Den Mushi. Pekerja yang berada di belakang Vivi pula mengatakan bahawa dia telah meminjamkan baju tersebut kepada Vivi dan dia pasti tidak akan basuh dah baju itu lepas ini. Panel kemudian menunjukkan kepada kita Morgans yang sedang menunding jarinya sambil berkata bahawa, hei perempuan yang telah menangis sampai semalam, jangan kau nak belagak dan mengajarkan aku cara untuk aku buat kerja aku. Satu-satunya orang yang akan menggoncangkan dunia ini adalah aku. Ianya bukan tentang kebenaran ataupun penipuan. Surat khabar hanyalah semata-mata sebuah hiburan. Dan chapter pun tamat. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi